Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang ni kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi menziarahi ahlullah yang telah pun pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini telah meninggal dunia. Kelebihan ziarah ahlullah walaupun dah meninggal dunia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ziarah mereka boleh mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh menginsafkan kita, khususnya mereka lah. Kalau setakat menginsafkan tu, ziarah orang mati yang biasa-biasa pun dapat juga. Tapi lain dengan ahlullah. Kerana bila kita ziarah mereka, seperti mana akidah kita bahawa orang mati ni dia hidup dalam kubur. Maka kalau kita lalu di perkuburan dia, kita bagi salam, dia dengar, dia tahu siapa mai ziarah. Kata Sayyidina Ali, doa orang yang dah mati makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pergi ziarah sesuatu perkuburan, kita hadiahkan bacaan Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali kepada, khususnya kepada penghuni perkuburan tersebut, dan umumnya kepada seluruh muslimin muslimat yang telah meninggal, yang telah pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pahalanya, ini kata-kata Sayyidina Ali lah. Kata-kata Sayyidina Ali ni, kita faham bahawa sahabat adalah udul, mereka bersifat adil, mereka tak khianat dengan agama. Dan kalau apa-apa yang disuarakan, yang diberi kenyataan oleh seseorang sahabat, maka ulama kata sudah tentu mereka pernah dengar Nabi kata, pernah dengar Nabi sebut, pernah Nabi cerita kat mereka. Jadi ini pun sejenis hadis juga, sejenis hadis juga yang sahabat bagi tahu. Dia tak sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Jadi kata Sayyidina Ali, doa orang mati ni mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadiahkan kepada mereka, maka para amwat, para orang yang meninggal ni, mereka akan mendoakan kita. Disebutkan mengenai Habib Abdullah Al-Haddad, dia salah seorang daripada wali Allah yang terkemuka di Yaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dia telah bermimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, bolehkah Tuan khabarkan kepada saya, sabdakan kepada saya sesuatu sabdaan yang mana Tuan belum pernah sabdakan kepada sesiapa pun?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, barang siapa yang minum kopi dengan tujuan untuk berjaga malam tu beribadat, bukan jaga malam untuk overnight buat kerja lain, bersonok ke, berfoya-foya ke, tidak, ma'adallah. Maksudnya di sini ialah berjaga malam, qiyamul lail. Nama qiyamul lail pun sudah tentu kita nampak ibadah kan, baca Quran, mutala'ah, takrar bagi ulama, kemudian bahas tentang masalah agama, majlis selawat dan sebagainya. Macam kita tengok di Kota Bengkuang tu, mereka pernah buat majlis selawat 24 jam tau. Jadi barang siapa yang minum kopi untuk berjaga malam, tujuannya untuk qiyamul lail, menghidupkan malam dengan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua bentuk ibadat, maka selama mana aroma kopi ada dalam mulut, selama itu dia akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, sabda baginda mafhumnya, barang siapa yang pegang tasbih di tangan, pegang tasbih di tangan, walaupun dia tidak berzikir, maka dia akan kekal mendapat pahala bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya tasbih tu, makna hakiki dia ialah yang ni lah, yang biasanya ini guna ni. Makna zaman moden ni, tasbih digital pun boleh juga. Sebab biasanya, lumrahnya orang guna tasbih digital untuk zikir.
Melainkanlah pramugari Air Asia dia guna untuk kira penumpang kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi barang siapa yang sekadar pegang tasbih di tangan walaupun tidak berzikir, maka dia kekal selama mana dia pegang tasbih tersebut, selama itu dia kekal mendapat pahala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang menziarahi seseorang wali Allah. Kita kena ingat di sini. Yang dikatakan wali Allah itu bukannya orang yang boleh terbang, bukannya orang yang boleh buat magic itu ini, bukan orang yang mana karamah dia kita boleh tengok dengan mata macam David Copperfield kita katalah, boleh buat benda belum mencari adat ni. Tak. Yang dikatakan wali Allah ialah orang yang mana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui dia menjaga pakaian sunnahnya, amalan hidupnya berpandukan amalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, tutur katanya, perwatakannya, keterampilannya dan juga caranya bermuamalah dengan orang, ya. Begitu juga seperti mana hafiz Quran. Hafiz Quran, pelajar-pelajar tahfiz ni mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah kata ya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bila mana Imam Ahmad bin Hanbal mimpi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebut di masa lain tentang mimpi jumpa Allah ni lah. Okey, dalam saya ulas sikit tentang wali Allah ni. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, apakah cara yang paling cepat sekali untuk seseorang itu mendekatkan diri padamu? Maknanya untuk menjadi walimu, untuk mendekatkan diri padamu. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, baca kalamku. Maka Imam Ahmad tanya, baca kalammu ya Allah dengan faham ke ataupun tanpa faham? Allah jawab, baca dengan faham ataupun tidak faham, mutlak baca Quran akan mendekatkan seseorang hamba-Ku kepada Aku. Jadi kalau kita tengok dari segi itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka para hafiz Quran adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kesibukan harian mereka adalah mereka bertalazum ataupun mereka sentiasa sibuk dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran, pembacaan Al-Quran adalah antara saluran yang paling cepat untuk mendekatkan seseorang itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang balik pada sabdaan tadi, mafhum sabdaan baginda tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, barang siapa yang menziarahi seseorang wali Allah, wali Allah. Di sini sebut tentang wali Allah, saya teringat lagi satu cerita. Satu di Pakistan sana, satu orang penuntut ilmu lah, talibul ilm. Dia dengar kata seseorang mengenai seseorang yang disebut sebagai wali Allah. Maka dia pun pergilah dengan tanggapan dia ni bahawa pada orang ni ada karamah-karamah besar lah. Ada karamah-karamah besar. Dia pergi duduk beberapa hari, last sekali dia pun cemuh lah. Dah orang kata give up. Apa wali Allah, tak nampak sebarang kesan, tampak sebarang kesan-kesan kewalian dari segi karamahnya dan sebagainya kan. Maka bila nak balik, Tok Guru tadi, dia kata, aku nak tanya kamu selama kamu duduk dengan aku ni, ada tak kamu nampak aku buat sesuatu yang bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, tak nampak pula. Tak nampak pula yang Tuan Guru buat sesuatu yang bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang Tuan Guru buat ni menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya, kalau begitu kan, apa maksud tujuan kamu datang itu? Sudah kamu terhasil. Bahawa nak kenal seseorang itu wali Allah ke tidak, kita tengok dalam kehidupan dia itu sunnah Nabi banyak mana. Sunnah Nabi banyak mana. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mafhumnya, barang siapa yang amalkan sunnah aku, sesungguhnya dia cinta pada aku. Ini pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta pada aku, barang siapa yang mengamalkan sunnah aku, barang siapa yang mengamalkan sunnah aku, sesungguhnya dia cinta pada aku. Dan barang siapa yang cinta pada aku, maka dia akan bersama dengan aku dalam syurga kelak. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala, konsep wali Allah Subhanahu wa taala kita kena betulkan
bahawa bukan penilaian wali di sisi Allah itu orang yang mana boleh terbang, boleh jalan tahiyat, boleh buat karamah itu ini, boleh tunjuk magic itu ini, tidak. Malah simbol karamah yang besar sekali ialah dalam kehidupan seseorang itu kita akan dapati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terserlahnya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Jadi balik pada sabdaan tadi, pada siapa yang menziarahi seseorang wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup, ialah kita pergi rumah dia, kita ambil masa kat dia, pergi ziarah dia dengan niat ziarah ulama, dengan ziarah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mati pula, kita pergi ziarah kubur dia, kita hadiahkan pahala pada dia, kita minta dia doakan untuk kita, kan? Maka kata baginda, pahala yang akan Allah ganjarkan kepada orang yang pergi menziarahi seseorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang masih hidup maupun yang telah pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah lebih besar daripada pahala seseorang yang beribadat dengan begitu gigih sekali sehingga akan lebur tulangnya. Sehingga akan lebur tulangnya. Jadi bila kita pergi ziarah Ahlullah yang kita kenali, iaitu Pak Sumit, sampai kita di sana nanti kita bagi salam, kita hadiahkan pahala bacaan Qul huwallahu ahad 11 kali, dan kalau boleh kita baca pakat-pakat wirid sendiri-sendirilah, ramai-ramai tapi sendiri-sendiri. Kita wirid la ilaha illallah 100 kali, hadiahkan pada beliau, pada ahli perkuburan tersebut, dan juga umumnya kepada seluruh muslimin muslimat. Disebutkan dalam hadis, kalau kita tengok dalam kitab Fadail Amal tu, dalam bab la ilaha illallah hadis ke-32, dalam bab la ilaha illallah hadis ke-32, di dalam dia hasyiah ataupun dalam tulisan kecil di bawah tu disebut satu mafhum hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang dipetik di kitab Tanbihul Ghafilin, bahawa barang siapa yang lalu di perkuburan, mana pergi ke tanah perkuburan, lalu dia baca doa berikut, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan 50 tahun dosa-dosanya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalaulah seseorang, orang tadi, si pembaca tadi, dia tidak memiliki dosa sebanyak itu, macam mana? Maka jawab baginda, kalau begitu maka dosa kedua ibu bapanya, ahli keluarganya, dan juga dosa-dosa seluruh muslimin muslimat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tersebut bunyinya adalah seperti berikut: Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah. Kaifa wajadtum qawla la ilaha illallah? Ya la ilaha illallah. Ighfir liman qala la ilaha illallah. Wahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah. Saya ulangi. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah. Kaifa wajadtum qawla la ilaha illallah? Ya la ilaha illallah. Ighfir liman qala la ilaha illallah. Wahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah. Demikian tadi dia punya bunyi sebutan doa tersebut. Kata ulama, kita pergi ziarah waktu seseorang ahlullah wali Allah tu dah meninggal, lebih kita kata lebih anfa' lah, lebih bermanfaat. Kenapa? Kerana mungkin waktu hidup dia kita nak sampai kat dia susah, dengan orang khidmat dia, dengan masa itu ini dia sebagainya, kan. Nak sampai kat dia tu susah lah, kan. Macam Pak Sumit, arwah Pak Sumit waktu dia hidup pun, dia ada masa-masa khas dia pun. Dia pun ada masa-masa khas untuk jumpa. Cuma saya ni jenis ketegak, degil, kan. Saya pergi terjah lagu tu ya. Bila pergi terjah lagu tu, dia kata, tak tengok waktu tulis ni. Saya kata, ni minta maaf Pak Solah, saya ni mai
sebab kawan main pada jauh. Saya fikir kalau saya takut tak ada jumpa kan. Sebab tu saya main tu. Macam saya pernah bawa Ustaz Azwan dan sebagainya. Jadi bila kita jumpa pergi ziarah dah waktu dia meninggal, maknanya dia dah meninggal, kita ziarah di kubur dia, kita one by one. Cuma kita kena yakinlah bahawa amwat ataupun orang mati ni, mereka hidup dalam kubur mereka. Kita bagi salam ni pun dengar. Ini akidah kita. Jadi kalau kita dengar akidah mengatakan orang mati tak boleh dengar apa yang dikatakan oleh orang hidup, ini satu akidah yang bersalahan dengan akidah kita ulama Syafi'iyah, Asy'ariyah lah. Untuk pengetahuan kita, fahaman ini ada di Pakistan yang dikenali dengan fahaman mamati. Kalau di sini orang yang bawa fahaman ni satu tempat. Tahu di mana? Di Terengganu. Di Terengganu, Maulana Hadi yang mengajar tafsir tu, dia bawa fahaman ni. Dan ulama-ulama yang pergi mengaji dekat dia, kalau tak ada asas yang ni, makanlah. Jadi tujuan saya sebutkan tu supaya kita dapat kenali fahaman yang macam ni. Akidah kita adalah orang mati hidup dalam kubur, dalam kubur dia, dan dia dengar apa yang didoakan, yang dikatakan oleh orang hidup kepadanya. Demikian tadi saya rasa sekilas orang kata pas muzakarah sedikit sebanyak tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan dia mendatangkan manfaat bagi diri kita semua, insya-Allah. Billahi taufiq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.